Minggu yang lepas kita kongsikan di Indonesia kelang kabut duk bagi tahu jangan panggil orang kafir dengan golongan tersebut dengan panggilan kafir. Jangan panggil kafir dengan panggilan kafir. Itu nak panggil apa? Golongan tersebut perlu dipanggil sebagai golongan al-muwatinun. Tanya apa siapa nak kena panggil golongan al-muwatinun? Sebab mereka juga adalah warga negara katanya, yang membina negara ni. So kita jangan panggil kafir pasal mereka terasa. Minta mereka main Penang Ustaz tengok. Kita panggil kafir. Marah kata, bunyi kafir kasar kan. Tapi kafir ni adalah bahasa yang Allah Ta'ala gunakan dengan nilai lembut. Bukan kata benda tu baik, tak baik. Kafir ni tak baik sebab al-kufr salah satu daripada sifat utama iblis yang pernah kita kongsikan. Nombor 1 al-ibai, nombor 2 al-istikbar, nombor 3 al-kufr. Bila sebut kufr datang daripada dia kafir, kufur. Bila sebut kata kafir, orang yang menutup diri daripada beriman kepada Allah. Yang tu panggilan yang paling layak untuk mereka. Kerana siapa bagi? Allah. Siapa Allah? Al-Khaliq. Tiba-tiba mai satu faham kata tak payah panggil kafir, panggil golongan itu dengan panggilan al-muwatinun. Kita masa mula nampak benda tu, sahabat-sahabat kita di Indonesia bagi satu alert dekat kita. Dia kata janganlah sampai benda ni masuk Malaysia. Kita pun mungkin tak masuk kot pasal benda ni benda luar. Tak sampai 28 jam masuk Malaysia. Dah mula duk cerita dah. Oh tak boleh panggil kafir pasal orang kafir dia terasa bila kita panggil kafir. Tuan-tuan, kita meletakkan nilai paling utama dalam bab beragama ini pada kalimah lakum dinukum waliyadin. Selesai. Adakah kita pernah tahu apa yang orang Yahudi kata dekat kita? Saya katakan kata dekat kita pasal apa? Mereka memanggil orang yang tidak beragama Yahudi, yang tidak lahir daripada keturunan Yahudi sebagai goyim. Goyim ni apa dia? Manusia yang paling hina yang lahir daripada khinzir dan juga monyet. Pernah kita ambil puak benda tu. Punya pasal apa lah lakum dinukum waliyadin. Hampa nak panggil apa panggil pasal itu urusan agama hampa, kami tak masuk campur. Panggillah apa pun. Dan kita tak pernah pun nak ketahui kami menentang perkataan ada pasal itu urusan dia apa. Biar pergi kat dia apa. Golongan Kristian memanggil orang yang tidak beragama Kristian sebagai domba-domba yang sesat, biri-biri yang sesat. Pernah kita nak terasa, nak ambil tahu, nak tolak benda tu? Yang tu untuk hampa dan agama kamu. Silakan, teruskan. Sebab kami ada urusan agama kami yang berlambak kami nak kena fikir. Tak payah kami duk ambil pot pun agama hampa. Tetapi hari ini mereka yang ada di luar sana cuba membetulkan kononnya, meluruskan pandangan bahawasanya tidak boleh dan tidak dibenarkan memanggil mereka sebagai panggilan kafir. Sedangkan itu urusan agama kita. Dan kita tak pernah pun kacau atau meredak bab-bab mereka pasal sebab tu dah memang urusan mereka dah. Tapi hari ni bila ada kelompok-kelompok manusia mengaku Islam, menggunakan nama Islam tetapi dalam hati dia, jasad dia, fikir dia, fikrah dia lebih kepada liberal dan sebagainya, maka habis. Nilai Islam yang sebenar tak mampu untuk kita nampakkan kepada golongan yang ada di luar sana. Dan yang lebih dahsyat dan lebih buruk, golongan Islam hari ni tak yakin dengan syurga dah, tetapi golongan yang tidak beragama Islam di luar sana amat yakin dan sungguh-sungguh yakin dengan syurga mereka. Kita pula duk jadi raplah, aku ni dapat syurga ke tak? Padahal kita ni dah confirm tetap dah. Allah Ta'ala sebut dah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Orang yang sabar ni, dalam bab lemah lembut dan sabar ni, orang yang sabar ni Allah Ta'ala akan jemput dia di syurga. Setiap pintu malaikat tunggu. Bila mana nampak saja orang yang disebutkan sebagai ahli sabar dapat masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala akan kata apa? Perintah pada malaikat, sambut golongan ni dengan kalam salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Pasal apa mereka dapat ganjaran syurga yang hebat? Setiap pintu malaikat sambut. Kerana apa? Mereka atas dunia sabar melakukan tuntutan-tuntutan Allah. Dan mereka duduk dalam keadaan menahan. Mereka duduk dalam keadaan senantiasa meninggikan syiar Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan risalah Islam sebagai satu benda yang perlu dibawa dan ditunjukkan kepada seluruh manusia. Sebab tu jangan pernah kita risau kalau kata kita tak ada siapa lagi yang kita nak cerita tentang Islam. Cukup dengan kita datang ke masjid, menunaikan tanggungjawab kita, memenuhkan tuntutan ibadat kita, kita jaga Allah, Allah jaga kita. Bukti dia minggu lepas, malam ni dah cukup seminggu di Christchurch, New Zealand, umat Islam ditembak dengan sewenang-wenangnya.
Bahkan nak letak tajuk tu pun jadi raplah. Mereka nak bubuh tajuk apa? Mula-mula mereka bubuh mass shooting, tembakan rambang. Lepas tu tarik balik. Mereka nak bagi tahu mental illness tak boleh, pasal tak tangkap lagi dia tu macam mana dia punya mental. Bila tangkap pula, jumpa dekat dia punya senapang ada tulis macam-macam. Dan benda tu bukan mass shooter, bukan rambang, tapi rancang. Kenapa kata rancang? Sebab sudah pun di-plan dengan pelan-pelan. Boleh faham? Sebab tu bila sebut kata benda ni sampai tajuk, mereka dah ubah sampai jadi terrorist attack. Mereka terpaksa juga guna teroris sebab term tersebut mereka yang perkenalkan. Tu pun ada juga saki-baki yang masih lagi berhasad sampai sanggup menggunakan kaedah kalimah insiden tembak menembak, sedangkan yang menembak balik itu hanyalah sekadar untuk mempertahankan diri. Tuan-tuan cuba bayang satu orang yang Allah Ta'ala takdirkan untuk datang ke Masjid An-Nur, menunaikan salat, dan dia tak tahu kata hari itu adalah hari terakhir untuk dia salat Jumaat. Ni esok kita nak salat ni. Kita tahu ke kata kita nak salat esok last ataupun satgi ni. Kita nak salat ni, tahu tak maghrib tadi ni kita dah buat? Tahu tak kata maghrib tadi maghrib terakhir kita? Kata Imam Al-Qushairi bila cerita dalam bab khauf, khauf itu adalah ar-raja'. Apa maksud ar-raja'? Senantiasa meletakkan diri duduk dalam keadaan ibadat yang dia buat yang paling baik adalah ibadat yang terakhir. Sebab lepas daripada ibadat tu belum tentu kun fayakun Allah membenarkan dia untuk beribadat. Tapi benda ni ada tak kita? Kita bukan ar-raja', ar-raja' banyak. Lepas mayang duk teringat rojak, teringat bersembut, din maju ke, din jelutung ke, kan? Di belah seberang dia keluar dah segala macam kedai, kalimah majulah apalah. Semua kena ada maju, kan? Sebab tu bila sebut kata benda ni, tuan-tuan cuba bayang, dalam keadaan yang meninggal dunia katanya 51 orang, termasuk juga warga negara Malaysia, warga negara Indonesia. Berkumpul para syuhada ini di New Zealand yang jauhnya 1000 batu daripada Madinatul Munawwarah, Makkatul Mukarramah, tetapi Allah Ta'ala letakkan mereka pada nilai syuhada. Satu orang perempuan nama Ara Parwin, datang dari Bangladesh bersama dengan suami yang bernama Fariduddin Ahmad, duduk di New Zealand pada tahun 1994. Sampai satu ketika suami dia mengalami kolaps, ada lumpuh, paralyzed, dan dia perlu menghantar suami dia setiap kali nak salat. Dan dia disaksikan oleh orang-orang yang duduk di Christchurch, satu orang isteri yang taat, sebab dia hantar suami dia pergi salat setiap hari. Dan hari Jumaat baru ni dia tak tahu kata hari itu adalah hari terakhir dia hantar suami dia untuk menunaikan salat Jumaat, dan dia tak tahu kata hari itu adalah hari terakhir dia nak bertemu dengan suami dia. Dalam hati dia cuma hantar suami seperti kebiasaan, menunaikan tuntutan Allah pada diri. Yang ni yang kita nak abang balik kat tuan-tuan ni. Kalau kita hidup dalam keadaan memenuhkan diri kita, menunaikan semua tuntutan Allah, lainnya Allah Ta'ala yang akan buat. You do all the best, Allah will take care the rest. Tapi kita banyak rest, tak mau buat the best. Lepas tu duk rasa best kan? Tahajud baru sekali rasa syurga Firdausi baru sekali bangkit, tu pun terkejut pasal alarm kereta bunyi. Bangun-bangun tahajud semalam ni, saya terkejut malam. Tak abang terkejut, saya tahajud semalam. Lepas tu tengok malam super moon pula, rasa macam esok saya jadi super saya ketiga kot, pasal nampak bulan penuh. Allahu Rabbi. Tuan-tuan cuba bayang, Ara Parwin dia hantar suami dia pergi ke masjid, dia duduk di belakang dengan muslimat yang lain. Tiba-tiba dalam waktu detik salat Jumaat, dia dengar bunyi tembakan. Apa dia buat? Dia bukan kata melarikan diri, meluru dia masuk ke dalam dewan salat. Sebab dalam hati dia, dalam otak dia duk fikir, suami aku dah dalam. Bunyi apa yang deras tu? Dengar macam bunyi tembakan. Dia masuk ke dalam dan dia dapati penembak tersebut sudah berada depan dia dan dia ditembak. Tertiarap dia dalam dewan salat, dan itulah kali terakhir dia duduk di rumah Allah sebagai seorang syuhada. Suami dia sudah diselamatkan oleh orang lain. Selesai daripada pengenalpastian, suami dia masuk, cek tengok bini dia telah pun meninggal dunia. Ara Parwin, satu orang perempuan yang tak tahu, dia pergi hantar suami dia solat Jumaat, tapi Allah Ta'ala pilih dia untuk jadi syahid. Lepas ni tolong hantar suami.
Kalau kata boleh, ni tak pergi tolong ikut suami kan siapa? Pasal laki saya pergi masjid, dia suka balik lambat Ustaz. Ni mesti singgah mana kah? Kan? Ataupun dia nanti pergi ikut suami pergi sembang Jumaat, dia ajak suami dia pergi singgah. Ni IKEA dah buka dah. Dia jadi ketak satu macam. Tidur malam pakai toskin. Laki pun penin. Pasal apa ni? Tidur malam pakai stokin. Dia bubuh pula yang apa? Cool fever, teh pala day. Awak ni tak tahulah pasal apa lah. Tapi duk dengar angin-angin belah tu. Batu kawan. Duk panggil kan. Sebab tu bila sebut kata nilai ni, tuan-tuan cuba bayang, dalam masa tak sampai seminggu, dikabarkan kepada kita, seluruh daerah Christchurch berkampung dan berkabung di keliling masjid-masjid yang terlibat. Bahkan sampai ke tahap mereka masuk dalam masjid semata-mata nak menunjukkan solidariti mereka, menjaga saudara kita di sana. Dan yang lebih dahsyat lagi, dalam satu sumber yang mengatakan hampir 350 orang memeluk Islam, 51 hilang menjadi syuhada, dijaga oleh Allah, mereka tidak mati, diberi makan dan minum. 350 datang menjadi satu orang yang Islam. So janji Allah mana yang kamu nak dustakan? Kerja kita apa? Tunaikan tanggungjawab sebagai seorang Islam, yang tu je. Kalau kata masjid yang ada di Christchurch ni, ada jemaah yang raplah jingga, agak-agak ada orang New Zealand nak pergi berkampung di situ, nak pergi buat tarian haka, nak tunjukkan solidariti bersama, menangis mereka, duduk dalam keadaan merasa kehilangan kawan mereka yang Islam, sedangkan mereka tak Islam. Wallahi, ketahuilah, bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat 177 dalam surah Al-Baqarah, laisal bir, yang kita selalu kongsikan dengan tuan-tuan, mereka ini adalah orang yang layak dan selayak-layaknya dikatakan baik. Kerana apa? Mereka memenuhkan tuntutan Allah atas diri mereka, dan mereka juga disaksikan kebaikan oleh orang yang tak Islam. Kita nak bina satu masjid, kelang kabut, berkeli dan sebagainya, dah bina, berkeli pula pakai tak mai. Sebelum bina tu minta macam-macam, dah bina buat elok, siapa pun tak mai dah. Sebab tu bila sebut kata hari ni kita dengan golongan yang benar-benar iman duduk dalam satu kedudukan yang jauh. Bahkan bangsa akhirat bila mana jumpa dengan nilai macam ni, mereka tak jadi raplah, mereka jadi relax. Pasal apa? Mereka tahu janji Allah dah sampai. Macam mana Nabi Ibrahim dan juga isterinya Siti Sarah, bila mana tahu malaikat mai nak bagi bantuan kepada Nabi Lut AS, Allah Ta'ala perintah malaikat turunkan, sampaikan azab balas seksa kepada golongan mujrimun LGBT pada zaman Nabi Lut. Siti Sarah dan juga Nabi Ibrahim AS bergembira kerana bantuan Allah telah tiba. Kita, tuan-tuan perasan dalam waktu yang sama juga di Pasir Gudang, saudara kita terlibat dalam isu berkenaan dengan pencemaran kimia dan sebagainya. Ada kita titipkan doa pada mereka. Itu adalah saudara-saudara kita. Dalam masa yang sama, hari yang sama, 15 hari bulan, di mana Palestin digegarkan bumi Gaza dengan bertalu-talunya hentakan dan tujahan bom-bom roket daripada Israel. Ada kita ambil tahu? Sebab tu pada ruang yang kita kongsikan dengan tuan-tuan, kalau kita duduk dalam keadaan meninggikan Islam dalam diri kita, automatically Allah akan mudahkan jalan kita. Tetapi syarat dia tu lah, kena lemah lembut dan sabar. Jangan duk ketak kepala, duk piti bai orang, duk kata macam-macam. Lemah lembut dan sabar.